Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sirkuit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So hari ni hari baru, hari Isnin, so minggu yang kita tunggukan, yang Zul tunggu sebenarnya. Expected untuk minggu ni kita akan another big pump untuk crypto market. So kan nanti Zul terangkan chart. So malam tadi pun dah berlaku sedikit kata permulaan untuk pump di price. So nanti Zul akan tunjukkan di chart lah. So first kali let's go kita review dulu market secara keseluruhan untuk hari Minggu, iaitu Sabtu, Ahad ataupun semalam lah hari Ahad. Tengok apa yang dah berlaku secara keseluruhan. So ini coin market cap. Macam biasa kita akan tengok coin market cap tu berada di mana. So total market cap berada di 2.33 trilion. So macam cakap untuk hari Jumaat itu Zul expected untuk at least kalaupun ada kenaikan kita sampai 2.33 di 1.6 Fibonacci, yang kata small Fibonacci di total market. So nanti siapa yang lupa ni Zul akan tunjukkan di chart. So total market melakukan peningkatan dalam 2.33 trilion. So expected untuk kenaikan banyak 2.58%. Tu bila kita tengok total market meningkat, kita expected untuk harga coin juga melakukan peningkatan. Ada tengok volume ikutkan ada berlaku penambahan semalam. Kalau ikutkan malam tadi punya review 112 saja. So untuk pagi ni untuk kalau ikutkan sana pukul 6.30 lebih, so dalam 1.121 bilion. So expected ada kenaikan. So untuk walaupun ada kenaikan, kita tengok kenaikan ni tapi still merah. Disebabkan apa? Disebabkan performa dalam 24 hours. So maybe untuk pagi semalam, sebab apa? Pagi semalam kita tengok dalam 130 lebih. So malam tadi 190, awal pagi semalam dalam 130 lebih, and then kita tengok 119 untuk, and then tutup buku untuk hari tu 1.1, sudah 135, satu masih lagi dropping lah. Sebab tu kita tengok percentage adalah dalam rate 4.03. So tengok BTC dominan ada sedikit melakukan peningkatan 41.3 ke 1.6. Kemudian Ethereum sikit dropping 19.8 daripada 20.1 ke 19.8. Ini mana kita tengok peningkatan dalam total market ni adalah kata peningkatan sedikit dalam kata peningkatan dalam Bitcoin lah. So minit altcoin ada juga meningkat, cuma kita tengok sedikit peningkatan dalam Bitcoin. Tapi apapun dalam Bitcoin nanti kita tunjukkan ada lagi expected untuk sampai ke 40% untuk BTC, kemudian Ethereum 23%. Apapun kita tengok minggu ni adakah pergerakan menarik sama ada di Bitcoin dan altcoin. More expected untuk dalam altcoin. Alright guys, kita akan review dulu harga semasa untuk pagi ni, di manakah price untuk coin kita. Yang pertama, Bitcoin berada di 51.6 trilion. 51.6k. So sekiranya price berada ni, kita expect dalam Bitcoin dah pun breakout major resistance yang pertama ataupun board resistance. So nanti tu akan terangkan di chart lebih detail. Untuk terangkan ni nanti tak jelas. Nanti tu akan beri ke chart, tu akan terangkan resistance mana yang akan break, dan kita ada major resistance, last resistance untuk Bitcoin sebelum dia meroket ke atas iaitu 56k. So dia tunjukkan. So untuk 24 hours kita performance untuk 3.38%. So untuk Ethereum masih lagi lama, lebih kurang lama tadi ya, 3.9, tak banyak berbahan. Tapi untuk tempoh 24 hours 8 pagi ke 8 pagi ni belum lagi, kita ada dalam 1 jam lebih lagi untuk close 24 hours. Tapi pun kita boleh dah talah 1.15% untuk Ethereum. Untuk Cardano regain balik pada semalam 2.8 ke 29, 2.53%. Sebab cakap bila Bitcoin ada melakukan kenaikan, altcoin lain pun akan juga terus melakukan peningkatan. So untuk Binance kembali balik 500, hampir 502 peningkatan, and then Binance masih lagi belum berjaya break major resistance, iaitu first major resistance adalah di 503, and then 50 dan 525 tu expected nanti tunjukkan di chart adalah last resistance untuk Binance. So nanti kita tunjukkan di mana chart. So untuk lain-lain chart ada melakukan peningkatan. So Dogecoin kembali 0.3, Solana 143, so Polkadot 4%, almost 5%. So tengok malam performance untuk Terra Luna 9%. So siapa ingat dulu Terra Luna tu ada masuk position di 1.6 Fibonacci, iaitu di $33. So ikutkan ini $34. So Terra Luna officially Zul kembali profit dalam Terra Luna. Walaupun itu juga Zul masuk sikit aja, Zul masuk di 1.6. sebab apa? Zul expected ada yang kenaikan yang cepat. Cuma di Solana ni Zul tak sempat masuk dan price pump dah terlalu tinggi. So orang kata biarlah dia dah pump, tinggalkan. Bukan satu coin saja, banyak coin. Tapi untuk long term memang Zul akan tunggu. Sekiranya Solana ada correction 60-70%, Zul akan buy untuk Solana untuk adakan dalam tu punya portfolio. So Matic 2% untuk semalam, dalam 1.7 ke 1.8 tu pengurangan ringgit. Tapi apa pun kembali balik 1.6 tu untuk Matic ada major resistance di 1.9 sebelum dikata
first major resistance 1.9, kemudian last resistance untuk matic dalam 2.1 ataupun 2.2 sebelum dia pergi all time high dia di 2.7. So matic pula ada dalam long term juga, so masih belum cukup bagi matic, so expected untuk tambah matic dalam before hit $2. So guys, itu untuk review secara keseluruhan market di coin market cap. So untuk market cap kita tengok untuk trading untuk kali ni kita tengok ada US economy, Phantom. So economy 25% ni. So tu ada economy, siapa tahu tu ada siapa yang dah tengok tu punya review punya portfolio tu, siapa tahu dia tahu economy tu ada 10,000 je, 10,000 lebih, 10,100, 10,000 lah, 10,000 lebih untuk economy. So net 25%. Tapi untuk dia punya portfolio masih lagi negatif lah economy ni. Sebab apa? Dubai dulu dalam 0.1, dia dalam 0.6. So walaupun tu good performance untuk recovery 25%, tapi untuk secara keseluruhan economy masih lagi negatif profit lah untuk Zul. So walaupun biar lu kenaikan long term, so kita tak expect untuk 1 minggu, tapi kenaikan untuk 20% adalah good to know lah, good to know untuk tu. Sebab apa? Zul ada pegang economy. So guys, let's go, kita pergi ke trading view untuk review apakah melakukan ni, apakah expected Zul untuk hari ini ataupun dah minggu ni. So untuk minggu ni Zul expectkan akan berlaku kenaikan price untuk altcoin. Sebab apa? Sebelum ni kita tengok total market dah pun breakout major resistance. Bila break major resistance, Zul expected untuk first hit adalah all time high dia 2.45. Kemudian kita ada 1.6 Fibonacci untuk retracement di kawasan 3.3 trillion. So macam cakap, bila total market meningkat ini bermakna jumlah kawangan dalam kripto meningkat. So bila jumlah kripto bila jumlah dalam kripto meningkat, ini bermakna harga coin juga meningkat. So now persoalan adalah coin mana yang melakukan peningkatan? Adakah Bitcoin atau altcoin? So expected bila total market meningkat, semua juga akan melakukan peningkatan. Cuma kita nak tengok coin manakah yang melakukan performance yang cantik. Contoh minggu lepas kita tengok Solana, Terra Luna, Cardano, Matic, Bitcoin, Ethereum, kemudian ada juga lain-lain coin yang kecil. So mostly mencakap whatever, tak kisahlah, janji total market naik, expected untuk coin kita juga akan menaik. So siapa yang ada invest yang coin yang lain, tu cakap coin ada banyak 11,000, so pilih yang mana yang anda suka. So expected memang adakan berlaku kenaikan. So untuk total market di 4 hours sebelum ni, so ada monitor iaitu pattern ni untuk hari Jumaat itu, Jumaat tahun 1, so ada monitor pattern ni iaitu pattern falling channel. Tu expected untuk melakukan ke atas. So semalam dah pun breakout. So belah breakout tu expected untuk kita akan pergi 1 hour lebih jelas. So macam cakap malam iaitu hari Sabtu so ada expected untuk price ni point of breaking. Tu kita ada minor resistance, kan kita ada pattern bullish iaitu falling channel. So expected price itu akan melakukan atas. Tu expected untuk semalam price dah pun hit dia punya price target di sini, and expected 1.6 semalam, expected kalau boleh naik 1.6 to 1.6, expected price dah pun sampai untuk kata minor Fibonacci untuk kenaikan ni. So 1.6 dah pun sampai. Bila dah sampai untuk minor, expected tu tak mau di atas, dia akan walaupun ada lagi kita boleh 2.6. So expected untuk yang tu yang lebih kecil, so kita abaikan. So mostly yang lebih penting untuk kita tahu ialah price dah pun breakout major resistance iaitu di 2.2, kemudian kita sedang menuju all time high total market di 2.4. Sebab tu mungkin ada lagi kenaikan. Tetapi berdasarkan RSI, so kalau tu tengokkan RSI dah pun berada di overbought untuk yang ini. Tapi apa yang tu nampak di stock RSI masih lagi ada momentum sedikit lagi untuk kenaikan. So seperti maybe ada sikit lagi kenaikan untuk 2 point, kali ikutkan dia 1.6. So mungkin ada 2.6 kat sini kenaikan, at least ada maybe kita akan tengok another sedikit sideway atau buat lagi pattern. Masa tu kita tengok ada untuk RSI cooling down, at least cooling down ke 50, kemudian barulah ada good momentum untuk naik atas, sama juga ini naik atas. So maybe untuk minggu ni kita tengok sedikit sideway untuk awal minggu, ataupun terus pump, tak pasti. Ataupun kita tengok awal minggu kita akan tengok another drastic pump, kemudian di hujung minggu kita akan ada another sideway untuk cooling down untuk RSI. Itulah RSI. Kalau anda tahu baca RSI, itulah RSI untuk fundamental tool untuk kita tengok ke manakah ada momentum kuat, adakah good time untuk price untuk melakukan kenaikan. So untuk total market untuk 4 hours untuk hari ni kita tengok ini. So apakah berlaku, price dah pump. So untuk sekarang dah kenaikan. So expected masih ada sedikit lagi at least untuk kenaikan, maybe dalam 2.6 tadi. Kalau ikutkan ni 1.6 kat sini tu 2.6 almost ke dalam 2.6 trillion. So adakah berlaku? Expected boleh berlaku. Sin tu tengok di stock RSI masih lagi ada sedikit lagi, belum lagi betul-betul di overbought, dan expected mungkin ada sedikit lagi kenaikan
ke 2.6 trilion, and then barulah kita tengok maybe ada correction untuk di swing high to swing low. So maybe kita akan nampak balik price tu pembeli boleh jatuh balik ke dalam kawasan 2.3. So ini masih berlaku sebab apa? Kita perlu tunggu high dulu berlaku. So ini adalah expected zone. So price itu boleh buat seperti ini, price itu naik ke 1.6 mencekap. So RSI dah berada di kata maksimum overbought, kemudian hanya RSI biasa dah di overbought. Stock RSI masih lagi ada good momentum. So apa yang expected berlaku, probably kita akan nampak price itu akan melakukan sedikit naik 2.6, kemudian maybe kita akan ada sedikit dropping ke bawah ataupun dropping hanya separuh, tak seperti, tapi seperti itu kemungkinan price akan bermain dalam kawasan ni lah by end the week, ataupun price kalau ada momentum kuat maybe price terus melakukan kenaikan. Tapi apapun kita tengok dalam market boleh berlaku tu, tengok mungkin yang berlaku adalah seperti ini, kenaikan dan sikit dropping dan kenaikan. So orang cakap price akan naik, cuma bukan naik dalam bentuk lurus, maybe mungkin macam ni, dan long term price akan naik. Given time price akan hit 2.4. Sebab apa? Kita ada major confirmation iaitu price dah break major resistance. So itu yang tu nampakkan dalam market. Untuk hari ni kita tak nampak sikit untuk 1 hour, maybe 1 hour. So 1 hour pun tak nampak dah. So expected untuk hari ni, kalau adakah kita akan berlaku down dulu ke bawah ataupun naik atas. So hari ni boleh berlaku, dua pun berlaku at least 2. Kalau berdasarkan tadi 2.6 kat mana? 2.6. Rasa tu salah bagi data tadi. 2.6 di 2.35. So kalau tak ni at least price boleh sampai di 2.38. So bukan 2.6 trilion. 2.6 tu lah Fibonacci di price 2.3 trilion. So expected untuk hari ni maybe ada sedikit lagi pump at least sampai ke 2.3 trilion, and then maybe kita tu ada sikit correction untuk at least RSI cooling down ke 50 dan stock RSI juga ke bawah. Tu apa pun aku tengok, kalau ikutkan 1 hour price dah pun overbought, so maybe kita ada sedikit cooling down untuk hari ni. Maybe price tak sampai, maybe terus cooling down kat sini sebelum berlaku nada kenaikan. So itu yang total market. Tapi apa pun untuk kuartal secara besarnya kita tengok total market masih dalam peningkatan. Okay, let's go, kita pergi ke BTC dominant. So BTC dominan sedikit melakukan peningkatan. Sebab tu tengok semalam, kata hari Ahad malam, kita tengok Bitcoin melakukan sikit rally dan berjaya break major resistance disebabkan Bitcoin dominan meningkat. Meningkat macam biasa, total market meningkat, BTC total market meningkat, dominan BTC meningkat, expected untuk harga BTC juga meningkat. Kemudian altcoin hanyalah melakukan peningkatan yang kata sederhana lah, untuk tak drastik. Itu yang seperti berlaku. So sekarang apa yang kita tengok di total market ada, first untuk more long term kita ada expected lagi untuk total market at least sampai di 40k, iaitu di bottom rising channel untuk expected sampai di kawasan ni. Tapi apa pun ingat, kita ada satu trendline bullish, ini trendline hijau ni. So price Bitcoin masih lagi boleh sedikit recovery. So expected maybe untuk kita ada price recovery untuk Bitcoin. Sebab apa kita ada kenaikan ni, so at least kita ada minor resistance, minor support di sini, minor resistance. So kini price itu berjaya break ni, maybe itu akan draw satu trend line. Yang ini orang kata normal aja pergerakan, yang boleh kita monitor untuk at least kita tengok adakah momentum kuat lagi untuk price itu break ke atas. So kita tengok yang ni, terkiranya Bitcoin dominan berjaya break ini, expected market dominan akan terus melakukan untuk test trendline ni ke dalam 42%. Sekiranya ini kita nampak dominasi dalam Bitcoin sedikit meningkat ke almost dalam 42 ataupun 43%, ini bermakna kita tengok harga Bitcoin akan melakukan peningkatan yang drastik sebelum. Tapi untuk long term kita masih lagi ada kenaikan. So kata sedikit peningkatan 1 atau 2% dalam Bitcoin di dalam total market adalah kata pergerakan yang banyak lah untuk Bitcoin. So tengok, let's go, kita pergi ke Ethereum pula. So Ethereum apa yang berlaku? Ethereum dominan. So Ethereum dominan sedikit melakukan penurunan. So untuk yang ni expected tu ada kita ada satu pattern yang baru. So yang ni tu ada satu pattern. So yang ni expected untuk naik atas. So price dan target, so kita sama. Yang ni tu akan delete kan. Sebab apa tu dah nampak satu lagi pattern baru. So one pattern baru yang ini, tu nampak pergerakan ini. Kemudian satu lagi ialah yang ini. So yang trend line ni lah, yang trend line ni tu akan draw sampai ke bawah sikit.
So apa kita nampak, inilah orang kata bullish pattern untuk orang kata untuk Ethereum. Ini adalah ascending triangle dengan expected 52% untuk break ke atas, and then kita 48% untuk break ke bawah. So boleh berlaku sekiranya dominasi market dalam Bitcoin masih lagi berkurangan, dia expected untuk Ethereum akan terus melakukan kenaikan. So point of breaking ni sama juga expected untuk ni swing low to swing high. Expected point of breaking at least price ke 2.3 ataupun another take untuk ni, yang ini. So kita expected 2.6. So 2.6 adakan berada. So betul more expected untuk yang ini, at least kita sampai yang ni. Sekiranya breakout pattern ni, kita expected untuk Ethereum dominant ke 23%. Bila 23%, macam cakap, Ethereum akan melakukan kenaikan dulu sebelum Bitcoin. Sebab itulah kata ini data yang kata kenapa Dua cakap Ethereum supposedly melakukan kenaikan dulu sebelum Bitcoin, ataupun Ethereum hit dulu dia punya all time high di 4.43 sebelum Bitcoin di 65k. Itu yang ditengokkan di Ethereum dominant dan BTC. So let's go, kita pergi ke main chart iaitu Bitcoin USD. So apa akan berlaku di Bitcoin? So kita tengok DB apa yang dah berlaku semalam. So Bitcoin mencakap di manakah major resistance yang pertama. So untuk itu akan zoom out dulu. So ingat, firstly kita ada dia punya Fibonacci retracement. Yang ni purple ni adalah orang kata major resistance. So macam mana dapat daripada swing high to swing low, kita dapat Fibonacci ni. So macam bila price ni break saja, break yang ini atas ni, kita sepatutnya price akan melakukan naik drastik. So price untuk Bitcoin masih lagi berada resistance, to beware, boleh lagi ditendang ke bawah. So apa pun nanti kita monitor yang kecil. So first kita akan pergi ke 4 hours, kemudian kita akan tengok kemana apa yang pergerakan semalam dah berlaku. Untuk semalam Bitcoin dah pun breakout dia punya first resistance box iaitu di 5.1k. Tengok kenaikan ini, kenaikan yang kata cantik. So expected ini, orang kata ini 4 hours. So kita perlu close dulu candle ni. So expected kita perlukan lagi dalam masa 1 jam untuk pukul 8. Tu ini ingat 1 jam 5 minit. So sekiranya dalam 1 jam 5 minit lagi price dapat bertahan, ini kita ada confirmation yang besar bahawa price Bitcoin dah pun break major resistance yang ini. So akan tukarkan kepada color tu untuk sebagai support. So akan zoom in zoom out sikit. So ini akan tukar kepada support. Ini dah pun menjadi support. So expected net resistance LRD kawasan 5.6. So 5.6 adalah last resistance untuk Bitcoin. Sekiranya Bitcoin berjaya break 56, kita akan nampak untuk Bitcoin hit dia punya all time high di 64k. Kemudian kita price target iaitu di kawasan 86k. Ada macam cakap tu semalam di Bitcoin di review semalam. So kalau sampai di 1.6 pun je anda boleh start ambil take profit. Sama ada kita tengoklah macam mana, ada ataupun sekiranya good news kita perlu standby. Bad news dan good news. Good news adalah sekiranya price tu berjaya really break 1.6 terus pergi ke 4.6 4.2 di 180. Ada yang kita tak tengoklah, kita akan tengok good retracement bila sampai kawasan ni. Kita tak nampak di sini. Tu apa berlaku hari ni, kita tengok dulu kenaikan. Apapun bila price sampai di kawasan tu, barulah kita buka cerita balik. Tu untuk sekarang ni kita tengok price dah melakukan kenaikan. Tu untuk ini kita perlu bertahan. Tu expected untuk hopefully dalam 1 jam lagi kita price dapat bertahan di kawasan ni. Bila dapat bertahan ni, kita expected maybe akan berlaku pergerakan yang macam ni lah. Kita expected pergerakan yang macam ni untuk at least another good 4 hours untuk hari Minggu ni atau Sabtu. At least sampai di 1.6 kawasan ni di 53, dan maybe ada sedikit rebound, ataupun kita ada terus ke 2.6 dan berlaku. Yang better tu tengoklah break 1.6, 2.6, 2.6, rebound balik 1.6, kita akan buat sideways, kemudian ada lagi good momentum untuk break 5.6. So apa pun laku untuk keseluruhan Bitcoin dah melakukan penelitian. So siapa tertanya kalau apakah line yang biru ni AVG ni, tu AVG ialah average. So setiap chart Zul ada tandakan average betul. So untuk Bitcoin Zul masih lagi dalam negative profit, tapi sekiranya Bitcoin berjaya berada di atas Zul punya garisan average biru ni, meaning Zul kembali profit. So nanti Zul akan tunjukkan ada chart lain. So untuk Bitcoin, adakah hari ni akan berlaku lagi peningkatan? So sama juga macam juga kita tengok di RSI. Untuk RSI biasa kita tengok price dah berada di overbought. Sepatutnya overbought kita akan ada sedikit correction sebelum melakukan ke atas. Tapi untuk pergerakan, orang cakap RSI boleh lagi berada di dalam lama kawasan ni, kemudian akan menyebabkan harga coin melakukan peningkatan. So untuk tengok momentum kenaikan, kita tengok stock RSI. So stock RSI orang kata masih belum lagi
warna biru dan merah ni belum bersilang lagi. Kalau tengok bersilang macam ni, barulah kita expected ada kenaikan kejatuhan. So expected untuk at least stock RSI berada di atas ini. So bila berada di atas ni, sama juga macam di total market tadi, so expected untuk Bitcoin at least ada lagi sedikit kenaikan. At least dia pergi sampai ke 1.6 minor Fibonacci, iaitu di kawasan 1.6 ni, di kawasan ini. So price expected di kawasan ni dalam harga lebih kurang dalam 53 bilion. So apapun yang penting kita nak tengok ialah kita dah break 51k. So bila break 51k, iaitu major resistance yang pertama. So last kita untuk Bitcoin, kita dah ada, kata tak ada dah resistance yang kuat. Last resistance yang kita perlu tempuh ialah 56k major resistance. Yang 1.6 yang bawah-bawah ni, yang biru-biru ni adalah semua resistance, hanya pergerakan yang kena tengok. Pergerakan ada kenaikan, cuma maybe ada bound di kawasan ni, bound di kawasan tu. Itulah kita tengok. So mostly kita tengok good potential untuk Bitcoin juga. Macam cakap, sekiranya total market meningkat, dominasi berkurangan, inilah untuk altcoin. So apa yang akan disebabkan? Cakap walaupun dominasi dalam Bitcoin berkurangan, kita akan tengok Bitcoin tetap naik, cuma naik itu hanya dalam slowly. Tapi apa yang kita tengok tadi, total market meningkat, dominasi meningkat, macam almost maybe kita ada sedikit untuk momentum untuk Bitcoin dalam daripada 41% ke 43%. So kalau itu yang berlaku, kita akan tengok total market meningkat, dominasi Bitcoin meningkat dalam total market, yang kita expected untuk Bitcoin ada huge pump untuk price naik melakukan ke atas. So maybe good untuk Bitcoin maknanya. Untuk price tu at least hit lah 56, kemudian maybe ada sedikit rebound, buat sideways dalam kawasan ni. Dan kalau tengok total market terus meningkat, dominasi Bitcoin kembali menurun, dan kita tengok altcoin akan kembali kata buat pump yang bersalah. So sebab apa kita tengok di chart-chart altcoin semua ada good, dah break major resistance. So supposedly untuk altcoin akan melakukan kenaikan yang drastik berbanding Bitcoin. So itu yang tu nampakkan untuk hari ni. So untuk Bitcoin, so expected at least kita akan hit untuk hari ni dalam 53, ataupun sekiranya dominasi market dalam Bitcoin ekstrim, kita expected untuk price tu at least dapat hit kita punya 54. So ini yang tu target untuk hari ni. Apa yang berlaku dalam market boleh berlaku up and down, tapi tu expected more at least 53 sebelum kita ada sebelum kita ada sedikit correction ke bawah. So apa-apa dalam market kita tunggu, and then nanti tu akan reviewkan. So guys, sekiranya anda nak informasi tengah ni, please follow dia punya Facebook, ada link di description di bawah. So sekiranya dalam tengah hari, petang, ada chat ataupun ada informasi yang tengah ni, dia akan screenshotkan dia punya screen, kemudian dia akan sharekan dia punya di Facebook. So kan penting untuk anda follow dia punya Facebook lah, untuk tidak ketinggalan dia punya analisis tu kan. And then yang penting, jangan lupa please like dan please subscribe dia punya YouTube channel. So kan, let's go, kita pergi ke Ethereum juga. So apa yang dah berlaku di Ethereum? So ini Ethereum, so mau tengok untuk kita dah ada confirmation, dan kita dah ada retest sebenarnya. Inilah good retest. Macam cakap, siapa nak buy di Ethereum, last chance untuk anda beli adalah geo retest ni. So price dah pun melakukan kenaikan tu ke atas. So mostly sekarang ni kita boleh monitor minor support dan minor Fibonacci yang baru. So ini 2.35. So yang ini supposedly kita dah boleh delete lah yang ni. Yang miner yang biru ni, so yang ni kita boleh delete ataupun kita biarkan dulu. So supposedly kita boleh monitor untuk miner. Kita tengok untuk hari ni, macam manakah pergerakan price untuk Ethereum. So supposedly kalau kita boleh, yang ni dah pun sampai, almost sampai ini. So akan monitor satu miner Fibonacci swing low to swing high. Itu ni 1 hour swing low to high. So now expected kita ada sedikit minor resistance. So sekiranya Ethereum berjaya break hari ni, kita akan expected untuk Ethereum akan pergi ke 1.6, iaitu di kawasan price dalam 4.1k. So macam cakap untuk long term 4 hours, kita dah pun ada confirmation breakout major resistance, dan kata ini resistance, last resistance untuk Ethereum. So net hala tuju Ethereum adalah di all time high dia di 4.3. So ni untuk long term, berlaku bila tak pasti, tapi give a time memang akan berlaku. Cuma untuk hari ini probably ataupun dalam 1 atau 2 hari, tapi seperti ni 1 hour. So maybe kita akan tengok expected zone at least price tu sekiranya berjaya break minor resistance ni, kita akan expected untuk di 1.6 itu 4.1k untuk Ethereum. So siapa nak tahu tu punya Ethereum punya dollar average price per unit, so kita akan cari tu punya line biru tu. So ini siapa nampak kat sini, so Zo punya average per coin yang tu ada dalam Ethereum adalah di kawasan 2.8k. So selagi mana price berada di atas 2.8k, Zo punya untuk Ethereum adalah dalam profit. So itu cakap
Untuk Bitcoin masih negatif profit, tapi untuk Ethereum dah orang kata profit yang banyak lah dalam 2.8. Cuma orang kata coin Ethereum je tu tak banyak, tapi kalau ada siapa yang ada banyak tu, enjoy your profit untuk di Ethereum. So kita akan pergi sedikit di Matic. Kita akan pergi sikit di Matic. Sebab apa Matic ada peningkatan semalam. So Matic, apakah apa Matic? So macam Matic tu ada monitor semalam, macam lain-lain chart tu ada monitor sedikit minor Fibonacci. So price dah pun break, dah pun retest 1.6 adalah di supposedly 1.6 adalah di major resistance yang first resistance. 1.6 dia adalah di kawasan ni. So bila berada di kawasan ni, macam cakap, kita ada good performance untuk Matic. Untuk long term, at least dia break dia punya major resistance yang ini, yang purple ni. So, another orang kata major resistance untuk Matic, iaitu di antara price 1.9. First orang kata first major resistance untuk Matic adalah di 1.9. Dan break yang ni, yang kita tunggu adalah break yang atas ni 2.2. Sehingga break yang 2.2 kita sepatutnya all time high dia di 2.7. Kemudian kita akan ada price target kita 1.6 untuk Matic adalah $3.94. Kemudian sekiranya another good pump untuk Matic, kita sepatutnya untuk price 4.2 ataupun 4.2 dalam $10 untuk satu Matic. Itu lebih more long term, ataupun kata maybe makan tahun 2 atau 3 tahun. Tapi untuk short term, maybe dalam at least kenaikan ni kita nampak Matic probably untuk naik 1.6 must be hit ialah dalam $4 untuk Matic, sekiranya Matic berjaya break ni. So ingat Matic pun Zul ada tengah ni bawah 100 lagi. Jika Zul target dalam 1000 coin, Zul masih lagi menunggukan kecairan dana Zul untuk masuk dalam ni. So maybe dalam 2-3 hari Zul akan masuklah, at least sebelum $2 Zul nak masuk dalam Matic. At least Zul adakan minimum 300 coin dulu, ataupun kata at least ke 300 ke 500 coin dulu untuk Matic. Dia target Matic lah 1000 coin. Tu buy dulu, sekiranya ada good momentum tu akan buy lagi untuk lebih hit dalam 1000 coin. So ikutkan Matic tu boleh beli, tu boleh cairkan tu punya dana di Cardano, kemudian masukkan ke Matic. Tapi pun Cardano tu akan more long term, untuk tu dah ada 1000 coin. So tu akan pump ada dana lah untuk Matic. So Matic at least tu akan target dapat first 300 atau ke 500 coin dulu, dan layan dulu profit. Dan akhirnya ada good timer, dia akan tambah lagi on the way, dia akan long the way price naik, dia akan tambah untuk dapatkan dia punya target di Matic, iaitu 1k coin. So another chart kita akan tengok di BNB. Sebab apa BNB tadi kita tengok ada kenaikan nasi 500. So untuk BNB sudah pun break kuartal sedikit pattern bullish. So break ke atas, cuma momentum kuat. Kita ada good resistance di 502 untuk BNB. Macam cakap, kita macam lebih kurang di Bitcoin, kita ada first major resistance di price dalam kawasan ini, iaitu di dalam 509 ataupun 508. Dan kita ada juga untuk major resistance last resistance untuk BNB adalah di kawasan 586. Sekiranya BNB berjaya break yang ini, yang atas sekali last resistance, kita sepatutnya akan pergi all time high dia 600 ke 700. Kemudian kita tengok 1.6 lah di hampir ke 1000. So untuk Binance tu masih lagi negative profit. Sebab apa? Price per average per coin tu Matic lah di 6550. So ini sebab apa, dulu Zul buy di harga yang tinggi. Zul buy dulu masa aku di dalam consolidation yang ni. Zul buy kawasan tu, first entry zone kawasan ni. Kemudian price dropping tu hold aja, dan tu tak buat sebarang pembelian lah Binance di kawasan ni. So ada bad decision lah untuk Zul tak buy. Sebab apa? Zul mau tertumpu di Bitcoin, Ethereum dan juga another altcoin yang sedikit Zul nak capaikan target. So Binance sedikit Zul tinggalkan. So tak apa pun, tak semua kita boleh dapat. So apa yang kita dapat kita grab, apa yang dah dapat kita hold saja. Sepatutnya ada melakukan kenaikan. Sekiranya Zul nak tambah Bitcoin, Binance Zul tunggu break 58, ada sedikit retestment Zul akan tambah. Kemudian kita akan layan lagi profit untuk naik ke atas. Apapun average Zul pun tinggi 568. So untuk cycle ni adalah tak berapa cantik. Tapi untuk next circle, kalau Zul pertahan lagi kawasan ni, next circle Zul sepatutnya price tak boleh jatuh dalam kawasan ni. So good average per unit untuk another 4 year circle untuk ke depan. So guys, itu aja untuk pagi ni, tak banyak itu kan. So sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh di ruang komen. Ataupun anda tengok chat anda boleh di komen. Nanti Zul akan kumpulkan. Untuk semalam ada yang quantum tu dah. Kemudian ada di Litecoin tu sepatutnya ada tanya yang pasal Litecoin. So Litecoin tu akan perangkit sebelum tu habiskan untuk dia punya analisis pagi ni. So untuk Litecoin masih lagi berada di bawah major resistance. So macam cakap, kita ada good pump untuk market. Sekiranya
RTC untuk anda long term masih lagi good position untuk anda buy, sebab apa price masih lagi belum break resistance, masih lagi bawah. So untuk long term adalah very good. And then sekiranya anda nampak Litecoin kembali jatuh di dalam kawasan bulk hari ni, dalam price expected dalam kawasan 150 ke 100 ke 88, ini adalah a good position untuk anda long term ataupun capai anda punya target untuk Litecoin. Katakan Litecoin anda nak ada 1000 coin Litecoin, so kat sini adalah good position untuk anda all in untuk dapatkan 1000 coin, kemudian hold saja position untuk 4 years, kata 1 year ke atas lah. And then expected bila price itu break saja major resistance, seperti berlaku di Cardano apa semua tu, dah break 1.6 Fibonacci ialah di $600 untuk satu coin. So guys, itu aja untuk pagi ni. So maybe tak ada yang menarik sangat untuk share, tapi expected ada excited untuk tengok minggu ni. Sebab betul target untuk tengok minggu ni ialah kenaikan harga. So apa yang tengok adalah kita akan tengok di total market. Sekiranya total market melakukan peningkatan yang drastik, kita expected Bitcoin ataupun altcoin semua akan melakukan kenaikan. So hopefully kita tengok hari ni ada at least pump sedikit ke 2.3, kemudian maybe kita ada sikit correction, kemudian orang kata the rest of the week ada another good pump untuk at least total market sampai dia pada all time high. Kemudian bila sampai di all time high, kita akan ada expected untuk price tu sampai di 3.3. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, bantu Zul dapat bantu Zul untuk dapat 10k subscriber yang pertama, untuk Zul lebih maju di dalam channel Zul di YouTube Zul, dan Zul boleh fokus more kepada crypto. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan anda. Jumpa lagi malam nanti. Follow di Facebook, ada sekiranya ada informasi terkini Zul akan sharekan di punya Facebook. So guys, please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.